Okey, terima kasih kerana masih bersama saya dan kita akan teruskan dengan bab ledger yang seterusnya, satu topik dia, dan kita akan go through untuk akaun kontra. Okey, untuk video-video sebelum ni kita dah bincangkan untuk buku tunai, akaun kawalan yang berkaitan dengan jurnal bulanan dan juga jurnal jualan. Kemudian kita dah bincangkan untuk akaun-akaun pergerakan akaun dan juga penutupan akaun. Jadi sekarang kita nak bincangkan untuk akaun kontra. Okey, untuk maklumat anda semua, masih ada beberapa subtopik ataupun silibus, pecahan-pecahan silibus yang belum dibincangkan, antaranya akaun kontra, kemudian buku tunai runcit, dan juga format perakaunan untuk lajur, bentuk lajur, format akaun yang bentuk lajur. Jadi untuk hari ni, untuk video kali ni, saya akan bincangkan untuk akaun kontra. InsyaAllah kalau sempat, akaun kontra, perakaunan dalam bentuk lajur dan juga buku tunai runcit sekali tiga-tiga kita sawuk. Okey, kalau sempat insyaAllah. Okey, seterusnya kita akan fokuskan untuk akaun kontra. Jadi kita buat format dulu. Akaun kontra masih dalam bentuk perakaunan T. Jadinya masih ada tarikh, butir, kemudian ada folio dan juga ada RM. Kemudian sini juga ada tarikh. Kemudian kita ada butir, folio dan RM. Okey. Kita siapkan format dia dulu. Okey, macam biasa ni kita akan buat garisan atas dia. Dan sini, dan sini kita ada buat garisan untuk belah kiri dia, supaya dia ada garisan tengah. Dan sini kita akan merge, dan yang bawah pun kita akan merge, tapi bukan merge center tapi merge across. Sama juga sini merge across. Okey, dan folio kita kecilkan sedikit. Okey, mungkin mungkin begini, begini. Okey, siap dah kita punya format account. Jadi atas ni kita namakan. Okey, sebelum tu saya cerita dulu akaun kontra ni apa. Akaun kontra ni boleh tengok dalam buku teks dalam muka surat 168. Okey, akaun kontra adalah pindahan yang berlaku pada perniagaan apabila yang membeli dan juga yang menjual dekat kita adalah orang yang sama. Contoh, saya jual handset. Handset ni saya beli daripada Ali. Dan dalam masa yang sama saya juga ada jual handset yang lain dan saya jual kepada Ali juga. Faham? Simple je. Contoh yang simple. Jadinya kalau tengok dalam contoh buku teks dalam muka surat 168, dia punya contoh daripada ledger belian dan juga ledger jualan. Okey, pembekaljo dan juga pembekaljo, dua-dua adalah orang sama, dan pembekaljo adalah seorang yang pembekal untuk kita, dan juga pembekaljo adalah juga yang membeli daripada kita. Sama ada barang yang sama ataupun barang yang lain lah. Jadi bila nak membayar hutang tu, kita boleh tolak terus je. Contohnya kita jual dekat dia RM10 dan dia beli barang kita RM8, jadinya hutang dia terus tolak, automatik kita tolak. Okey, dan dia berhutang kita dengan dia tinggal RM2. Okey, nanti nampak lagi lebih jelas dalam akaun contoh yang saya nak buat contoh ni. Dalam buku teks tu cuma dia punya contoh kurang luas, sebab dia tidak buka akaun belian dan juga tidak buka akaun jualan. So sekarang kita akan buka semua akaun yang terlibat. Bermakna ada 4 akaun: akaun jualan, akaun belian, akaun pembekaljo dan juga akaun pembekaljo dalam ledger jualan. Okey, untuk ni kita letakkan akaun belian. Akaun belian. Dan kita just copy paste. Okey, ni kita namakan sebagai akaun jualan. Okey, dan kita copy lagi, paste kat sini.
kita namakan sebagai contoh kini hanya sebagai contoh. Sini adalah ledger ledger belian. Okay, ni saya akan boldkan dan underline. Okay, yang ni berada di bawah ledger arm. Okay, itu dah. Maknanya akaun belian dan juga akaun jualan adalah dalam bawah ledger arm, dan bawah ledger belian ada akaun pemiutang siapa yang kita beli barang. Maknanya sini kita letak akaun pembekal Ali, contoh contoh. Dan dalam masa yang sama sini adalah ledger jualan. Okay, yang kita boldkan dan juga underline kan. So sini kita just copy and paste. So sini kita namakan akaun pembekal Ali juga, tapi di bawah ledger jualan. Okey, maknanya kalau ada dua akaun yang sama dalam ledger yang berbeza, contohnya ledger belian dan juga ledger jualan, ada nama yang sama, akaun pembekal Ali dan juga ledger belian pun akaun pembekal Ali, maknanya akan berlaku kontra. Okey, atau makna yang lain, pembekal Ali ni adalah pembekal untuk kita, dan juga pembekal Ali ni juga adalah pelanggan kita. Okey, benda kontra ni berlaku dalam keadaan belian ataupun jualan secara hutang sahaja. Okey, kita buat contoh satu. Tahun 2015 kita ada tahun 2015 pada Mac yang kelima, kita ada beli daripada pembekal Ali sebanyak 2,000. Okay, 2,000. Okay, mana kalau kita beli pada pembekal Ali, maknanya akaun pembekal Ali pun akan kredit. Okay, belah belian debit dan juga belah pembekal Ali adalah kredit. So ni 2015, ini Mac 5. So sini tulis belian, belian 2,000. Okey, untuk folio ni sebenarnya kita tuliskan ledger apa sebenarnya. Contohnya macam akaun belian ni adalah dalam ledger belian, so tulis LB, ledger. Kalau ledger tu ada banyak muka surat, contohnya ledger belian ni ada banyak muka surat, contoh ada 3 atau 4 muka surat, jadinya dalam LB ni kita tulis nyatakan muka surat pertama 1, ataupun muka surat kedua, ataupun muka surat ketiga, ataupun tak ada muka surat terus tulis LB saja. Maknanya kita tahulah tu ada dalam ledger belian. Jadi dalam ledger belian akaun Ali yang kita beli ni, folio dia adalah LA, ledger arm. Okey, sebab dia post ke dalam ledger arm. Ni post kepada ledger arm. Okey, itu dia. Ini proses belian macam biasa. Kita beli daripada pembekal Ali dan juga kita masukkan dalam akaun belian kita. So sekarang dalam tahun 2015 juga, pada Mac yang ke-9, pembekal Ali, kita jual barang kepada pembekal Ali, pembekal Ali sebanyak 1,200. Okey, jadinya akaun jualan kita dah kreditkan, so kita debitkan akaun pembekal Ali yang di bawahnya adalah dalam ledger jualan. So sini 2015, sini adalah Mac yang ke-9. So kita sini ada jualan, jualan sebanyak 1,200. Okey, folio dia macam biasa, folionya adalah LA, ledger arm. Jadinya dalam akaun jualan sini adalah LJ, ledger jualan. Okey, so kalau tengok dekat sini, okey, yang ni kita dah siap belian dan juga jualan kita dah settle. Tengok pada ledger belian dan juga ledger jualan yang dekat bawah ni, akaun pembekal Ali dan juga akaun pembekal Ali adalah akaun yang sama sebenarnya. Ataupun dalam bahasa yang lain sebenarnya kalau kita perasan, contohnya akaun dalam ledger jualan tak ada. Okey, tak ada
Dan butir ni akan duduk dekat sini sebenarnya, akan ada kat sini. Sini jadi jualan dan sebagainya. Sini adalah 1200, macam sebiji macam ni, tapi akaun ni tak ada kat sini. Okay, in case tak ada. Kalau ada, so kita kena tulis, kita kena buat nota kontra supaya maklumat ni ada dekat sini. Macam mana nak buat? Kita kena buat catatan kontra. Contohnya macam ni. Pada tahun 2015, kontra ni akan berlaku pada hujung bulan sebenarnya, pada hujung bulan. Jadi sini tulis 30, Januari, Februari, Mac, 31 Mac, Mac 31. Sini tulis kontra, ataupun nak lebih kemas, tuliskan pembekal ahli, dan kurungan K. K tu maknanya kontra, so tulis ke sini 1200. ok, dan juga dekat dalam pembekal ahli, ok, folio tuliskan LB, ledger belian. ok, kemudian pindahkan ke sini, tulis kod 2015, dan sini adalah Mac yang ke Mac yang ke 31 pada hujung bulan. Sini pun tulis nama yang sama, pembekal ahli, kurungan K, kontra, dan sini tuliskan ledger apa yang dipindahkan, LJ, ledger jualan, daripada ledger jualan. Amountnya adalah RM1,200. ok, so dah siap. ok, kita dah pindahkan maklumat ni dekat sini. ok, kalau tak nak buat akaun yang dalam ledger jualan, buat satu akaun pun boleh. ok, buat satu akaun tapi tak nampak kemas, sebab kita tak tahu siapa beli, siapa jual. Kalau buat macam ni, kita nampak siapa yang beli, siapa yang jual, dan kita pun boleh nampak hutang ni tinggal berapa. ok, kita beli dengan dia 2000 dan kita jual balik dekat pembekal ahli 1200. Jadi balance kita adalah 800 kalau tutup akaun. ok, ini simple Ini untuk berkaitan dengan jualan dan juga belian. Kalau nak salin boleh salin, pause video nanti, boleh salin untuk buat nota. Dan satu lagi kontra adalah daripada tunai kepada bank. ok, tunai kepada bank. ok, sebenarnya catatan kontra ni adalah antara ciri-ciri dia adalah tidak mengubah keseimbangan dalam, tidak mengubah macam mana kata tidak mengubah nilai yang banyak dalam imbangan duga. Macam mana nak kata dia sebenarnya berlaku dalam keadaan jual dan beli yang sama. Jualan beli macam jualan dan belian yang sama, cuma orangnya adalah satu. ok, orangnya adalah satu. Jadinya kalau kita beli dengan orang tu secara hutang dan kita jual balik, takkanlah minta duit kan. So kita duit tu kita anggap kita bayar hutang, so kurang hutang kita dekat dia. Macam tu lah, lebih kurang. Ataupun dalam akaun buku tunai akaun buku tunai pun ada kontra. Sekejap saya akan copy pastekan buku tunai. Ini format buku tunai yang kita buat yang dalam video lepas, so kita pastekan kat sini. ok, ini contoh yang lain ini contoh yang lain. Saya buat garisan kat atas ni. ok, saya kecilkan sikit. So line ni saya akan buat bagi dia tebal sikit. ok, yang atas ni contoh yang lain, semua ni contoh yang lain, dan yang bawah ni adalah contoh yang lain. ok, ini contoh dalam buku tunai pula. ok, ni saya akan kosongkan. Ini juga saya akan kosongkan. ok, contoh pada mas yang pertama, kita masukkan modal dalam bank sebanyak 10,000. ok, dan pada mas yang kedua, dan pada mas yang kedua kita keluarkan duit dalam bank ni untuk masukkan ke dalam tunai. So maknanya sini mas 2. ok, bank kita keluarkan sebanyak, contohnya kita keluarkan sebanyak 2,000.
dan kita pindahkan dalam akaun tunai. So akaun tunai akan debit 2000 atas nama bank. Ini pun tulis mas yang kedua, sini tulis tunai. Okay. Jadinya dalam folio ni tak payah tulis BT atau apa. Boleh juga tulis dalam BT, kalau tak pun tak apa. Yang penting dekat ni mesti buat kurungan K, menandakan inilah catatan yang kontra. Okay, catatan yang tidak mengubah nilai dalam imbangan nuga nanti. Sebabnya tunai dan juga bank adalah aset, berada di belah debit. Anda akan belajar nanti dalam imbangan nuga dalam bab seterusnya. Jadinya kalau pindahkan bank ke tunai, tetap nilai yang sama dalam aset adalah 10,000. Okey, sebab dua-dua adalah aset. Okey, ini contoh yang simple, senang je. Okey, kita keluarkan tunai daripada bank 2,000, dia masuk ke dalam kau keluarkan duit dalam bank 2,000 dan masukkan ke dalam tunai. Jadinya kredit bank dan juga debit tunai. Then okey, simple macam tu saja. Okey, sudah settle untuk bagi akaun kontra. Jadi kita akan teruskan kepada sheet yang seterusnya adalah seperti yang dijanjikan. Okey, buku tunai runcit saya tak teruskan sekarang, saya akan buat kejap lagi. Dan saya akan mulakan dengan format format akaun. Dalam prinsip perakaunan kita ada dua format sebenarnya. Satu format lajur, ataupun kita kata format macam penyata lebih kurang, ataupun format T, account T. Kalau format account T macam biasa kita belajar tadi, yang ni saya copy ini adalah format account T. Ini bentuk T. Okay, account X. Okay, ini ada bentuk T. Sebabnya dia ada bentuk T, dia ada garisan sini dan garisan dekat sini, dan juga garisan tengah ni. So dia bentuk T. Okey, sekarang kita ada format yang baru, format lain, bukan format baru tapi format yang lain. Dan kebanyakan perniagaan akan pakai format yang ni, format yang berbentuk lajur berbentuk, sebab bentuk lajur ni lebih mudah difahami, ataupun kita panggil sebagai format bentuk penyata. Okey, let's start. So macam biasa, dekat belah sini ada tarikh, dan sini ada butir. Sini ada folio, sini ada debit, ada kredit, ada baki. Okey, ni format untuk T format untuk penyata, akaun bentuk penyata. Okey, so sini kita akan buatkan kotak. Sorry, ini kita merge dulu. Okey, ni pun kita mergekan. Okey, sekarang kita buat kotak. Bentuk dia jadi ni pula. Okey, dan sini pun kita buat kotak. Dan sini. Dan sini. Okey. Ni bentuk yang simple bentuk yang mudah. Sebabnya contoh dalam format yang ni boleh tengok dalam buku teks muka surat starting dia, muka surat berapa yang ni. Mencari Okey, dalam muka surat yang 149 dalam buku teks, muka surat 148 itu adalah dia punya introduction, dan muka surat 49 tu adalah dia punya contoh. Okey, boleh tengok contoh dia macam tu, senang je. Jadi macam biasa sini tulis tarikh, format dia. Sini tulis bulan, contohnya mas yang pertama. Okey, ni contohnya ni adalah akaun tunai. Okey, bukan buku tunai tapi akaun tunai. Dan juga kita buat satu lagi, kita buat copy ni, buat kat sini. Sini sebagai contoh akaun belian. Okey. So mas yang pertama kita ada keluarkan duit, sorry. Mas pertama kita mulakan dengan baki lah. Baki BB, baki bulan baru atau baki bulan bawah-bawah.
dalam debit kita adalah sebanyak contoh RM2,000. Dan dalam akaun belian kita punya baki, contoh baki belian, maknanya baki belian ni maknanya jumlah total belian yang lepas lah. So baki dia dalam debit ada lebih kurang 3,000 contoh. Jadinya setiap kali ada tulis baki kat sini, debit, kat sini pun mesti ada baki 2,000. Ataupun yang ni tak tulis pun tak apa, melainkan baki ni, sebab akaun tunai ni dia punya baki sebenarnya belah debit, memang belah debit, dia takkan jadi belah kredit. Okey, yang boleh jadi belah kredit ni bila akaun ni adalah akaun bank. Jadi kalau macam akaun tunai dah tahu dia belah debit, so sini tak payah tulis apa-apa, terus tulis baki, sebab kita dah faham ni belah debit. Serupa juga akaun belian. Akaun belian tak boleh jadi belah kredit, tak boleh jadi belah kredit. Jadinya tulis sini terus 3,000. Tak boleh jadi belah debit sebenarnya. Betul, tak boleh jadi belah kredit. Ni kosongkan. Okey. Contoh pertama. Kita ada buat belian buat belian tunai pada 6 Mac. Belian. So kalau kita beli, duit kita mesti kredit. Contohnya kita beli sebanyak RM800. So belah akaun belian pun tulis benda yang sama. Pada 6 Mac, sini tulis tunai, dan sini mesti debit 800. Okey, itu macam senang ya. Dia macam akaun biasa ni, macam akaun dalam sheet yang keempat. Okey, macam ni. Cuma yang mana belah yang title belah debit ni masukkan dalam belah debit, yang mana belah kredit masukkan dalam belah kredit. Kemudian yang mana ada perubahan, yang baki ni tolak dengan debit ni, terus baki sini. Kalau contoh dalam ni 2,000, kita dah beli 800, mana sini tinggal 1,200. Okey. Contohnya misalnya kita ada jualan, contoh akaun jualan saya tak buka. Contoh saja jualan tunai sebanyak 3,000. Jadi sini akan jadi apa? 4,200. Okey, itu dia. Kalau baki ni, kalau kredit tolak dapat 1,200. Kalau dia debit tambah 1,200 tambah 3,000 jadi 4,200. Serupa juga dengan semua jenis akaun. Okey, apa kelebihannya dalam akaun ni adalah sebenarnya akaun T ni lebih kemas. Sebab kita boleh buat double macam ni lah. So dia tak makan ruang yang banyak. Kalau dalam buat akaun macam ni, walaupun dua transaksi dalam tarikh yang sama, kita kena buat dua. So dia tambah ruang. Kan? Nampak tak? Kalau dekat sini tak payah tambah ruang, dia memang dua-dua kat sini. Jadinya nampak lagi kemas lah. Okey, tapi cuma bentuk ni lagi mudah sebenarnya. Walaupun kurang kemas tapi mudah, sebab kita senang nak kira, tak payah nak keliru. Nanti bila sampai dekat bawah ni, baki terakhir dah memang akan dapat dengan cara mudah. Sebab jumlah debit tolak jumlah kredit akan dapat baki kat sini. Simple sahaja, sangat simple. Okey, itu untuk perakaunan bentuk lajur. Selanjutnya bentuk lajur ni dalam apa ni nak kata tu, kerja khusus boleh pakai. Okey, sebab bentuk lajur ni selalu dibuat dalam bentuk Excel, file Excel. Kalau tengok dalam buku teks ni, semua contohnya adalah dalam bentuk Excel. Kalau bentuk Excel maknanya boleh buat dalam kerja khusus nanti. Okey, seperti yang dijanjikan, kita akan teruskan dengan buku tunai runcit. Buku tunai runcit ni ada sikit macam complicated, tapi kalau faham akan jadi mudah. Okey, saya akan pilih contoh dalam contoh yang ke-23 ni dalam muka surat 163. Okey, nampak mudah 163. Buku tunai runcit ni contohnya macam perniagaan tu bukan satu perniagaan yang besar, jadi diorang tak perlukan ledger yang banyak. So diorang cuma perlukan buku tunai runcit, yang mana sekali tengok buku tunai runcit tu dah tahu duit tu pergi ke mana. Pergi ke belanja ke, pergi ke alat tulis ke, pos ke, belanja am ke, ataupun ada belanja-belanja yang lain yang tidak termasuk dalam perniagaan. Lebih kurang macam itu lah.
Okay, so kita akan buat format dia. Bentuk dia masih sama. Dia ada tarikh, kemudian ada butir macam biasa. Okay, kita jarakkan sikit untuk ruang butir dan kita buat folio dia. Masih ada folio. Kemudian ada yang lebih ni, sini ada nombor voucher. Okay, kebanyakan buku runcit dia ada voucher, gunakan voucher. Ataupun senang kata ni macam nombor-nombor resit ke, nombor apa, lebih kurang macam tu lah. Okay, so sini ada debit ataupun penerimaan, sini ada kredit ataupun pembayaran. Okay, ni dunia asas basic dia. Kita mergekan dulu bagi nampak kotak-kotak dia. Okay, tarik sikit buat kotak dia. Kalau buat Excel jangan lupa untuk penggunaan merge ni. Merge ni penting. Sebab kalau kita stretch macam saya stretch nombor voucher ni, dia akan ganggu kotak yang dekat bawah ni. Nampak ni? Yang ni besar sama besar, tiba sini kecil, lepas tu sini besar balik, lepas tu kecil sikit. So dia akan stretch. So bila nak buat akaun bawah ni dah nampak tak cantik, tak rata. Kalau kita boleh pakai merge ni, so semua kotak bentuk sama. Cuma ni contoh ringkas, so saya tak ada buat teliti sangat. Nanti kalau macam ada soalan kerja khusus dah keluar, kita akan bincangkan sama-sama. Okay, ni format dia dalam bentuk asas. Okay, kita ada macam lebih kurang ni je, macam lebih kurang akaun bentuk laju tadi kan. Ada debit, ada kredit, ada nombor voucher. Nombor voucher ni tambahan lah. Ada folio apa semua bagai. Cuma nak nampakkan dia kepada pergi ke mana duit tu. So kita tambah satu lagi sini. Lebih kurang ada 5. Sekejap, ada pos, ada alat tulis, ada belanja ada pelbagai folio. Ok, tambah sini. So kita kotakkan dia. Ok, buat benda yang sama juga. Kita kotak-kotakkan dia. Cuma dekat sini ni kita mergekan. Sebab nak bagi nampak lagi kemas Oh, sorry. Nak bagi nampak dia lebih cantik. So ni sini. So ni kita buat kotak-kotak macam biasa. Dan sini pun ada kotak dia sendiri. Okay, so sini ada analisis pembayaran. Analisis pembayaran. Okay, analisis pembayaran ni kalau masa kita ada kredit, duit tu ke mana sebenarnya. So sini akan tuliskan ke mana. Dalam contoh dalam buku teks muka surat 163, pertama sekali tulis alat tulis. Okay, ni contoh saja. Tengok pada soalan sebenarnya. Tapi boleh juga ikut format ni. Sini pos. Kemudian sini ada belanja dan sini ada nombor folio. Sini ada pelbagai. Ok, ni stretch sikit bagi dia sama rata. Yang kita kecilkan. Ok, ni adalah format untuk buku tunai runcit. Oh, ni jangan dalam apa-apa kita buat pun untuk kekemasan sebab prinsip perakaunan ni, kalau sebut prinsip kita ada kata sistematik. Sistematik ni maknanya benda tu tersusun, mudah faham, kemas dan sebagainya. So dekat atas ni kena tulis buku tunai runcit. So kita akan lebih mudah faham. Okay, buku tunai runcit. Ini adalah format dia. Macam biasa ni adalah 2015, butir, folio, nombor voucher. Okay, ini format dia. Ini format untuk buku tunai runcit. Ok, boleh tengok dalam contoh ke-23. Memang saya sengaja tak nak ajar buku tunai runcit dulu. Sebab
kalau ajar buku tunai runcit dulu, awak akan jadi lebih susah, lagi susah nak faham. Jadi saya ajar awak semua jenis akaun dulu supaya tahu apa yang debit, apa yang kredit, akaun apa yang perlu dibuka. Jadinya bila belajar buku tunai runcit dah tahu dah macam mana nak buat dia. Senang, simple lah. Sama dengan format debit, kredit apa sebagai ni. Cuma kalau kredit tulis kat sini apa yang kredit apa semua. Boleh tengok contoh dalam muka surat 163, awak akan jadi lebih mudah faham. Okey. Jadinya tidak ada apa masalah. Kalau ada boleh komen dekat video kat YouTube tu. Then rasa dah tamat untuk perakaunan ledger. Kita akan teruskan dengan imbangan duga. Okay, one more thing benda yang terakhir sekali, benda paling penting sekali, saya ingatkan lagi sekali, apa-apa pun belajar, revision itu adalah penting. Jadinya setiap kali video revision saya, harap boleh ikuti sebab video revision ni kita akan bincangkan tentang soalan dan saya akan buat awak faham setiap statement. Latihan kita akan mula pada muka surat yang bermula dengan bab ledger, bab journal yang bermula pada muka surat 126. Okey, muka surat 126 kita akan mula pada situ dan sampai ledger dan juga sampai imbangan duga dan sampai penyerta kewangan untuk tingkatan 4. Okay, yang untuk student tingkatan 5 tak perlu follow video-video macam ini, just follow video revision sahaja. Okay, that's all for today. Thanks for watching. See you for the next video in trial balance ataupun imbangan duga imbangan duga punya chapter. Okay, bye bye.